Baik, seterusnya kita tengok penerangan kepada teori yang telah diperkenalkan sebelum ini, iaitu penerapan berulang. Jadi untuk indeks ini kita tengok contoh yang pertama, jika kita ada satu nombor 2 didarab dengan 2, dia mesti nombor yang sama, 2 darab 2 darab 2 kemudian darab 2. Berapa kali nombor ini diulang? 1, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya di sini adalah 2 diulang sebanyak 5 kali, iaitu 2 kuasa 5. Begitu juga kalau kita tengok nombornya adalah 0.5 darab 0.5 darab dengan 0.5. Di sini adalah 1 nombor, 2 nombor dan 3 nombor. Maksud di sini adalah 0.5 kuasa 3. Begitu juga kita ada satu nombor pecahan 1/2. Kita kurungkan dia, darab dengan 1/2 yang lain, darab dengan 1/2 yang lain, darab dengan 1/2. So kita akan dapat 1/2 kuasa 4. Berapa kali dia diulang? 1, 2, 3 dan 4. Di situlah datangnya tata tanda indeks yang kita dah tengok notanya sebelum ini, iaitu apabila ada satu nombor indeks yang kita katakan 3 yang telah didarab berulang sebanyak 5 kali. 3 ini merujuk kepada asas. Asas ni adalah nombor yang kita darab tu lah, yang kita ulang-ulang darab, 5 adalah berapa kali yang kita darab tu. Okey, 5 kali, kalau 5 kali, so 5 kali darab nombor tersebut. Okey, kita boleh 5 juga kita boleh katakan sebagai eksponen, dan juga kita boleh katakan berapakah kali kita ulang darab 3 ni. So 3 ini adalah asasnya dan 5 ini adalah indeks yang kita jadikan fokus untuk tajuk ini sehingga selesai. Beres. Penukaran asas indeks. Kalau kita lihat di sini, satu nombor 64, asasnya adalah 64, indeksnya adalah 1. Jadi kuasanya adalah 1. Jadi 64 didarab berapa kali? Darab 1 kali. So kita akan dapat kuasa 1. Okey, kita nak tengok hari ini macam mana kita nak tukarkan asas indeks ini kepada 2, 4 dan 8 menggunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak buat? So senang saja. Letakkan 64 bahagi dengan 2, dapat 32, dan kita teruskan bahagi sehingga kita dapat nilainya 1. Kalaulah kita bahagi tak dapat nilai 1, maka kita tidak akan dapat menukarkan asas. Okay? So hasil kita tidak akan dapat seperti macam inilah 2 kuasa 6. Okay? Sebab apa 2 kuasa 6? Sebab dia bahagi 6 kali. 64 bahagi 2, sekali kita bahagi, 2 kali kita bahagi, 3 kali sampai dapat 1. So 1 ni mesti kita dapat kalau kita nak dapat satu nilai yang tepat, yang betul untuk penukaran asas nombor. Jadi bila kita dah tukar bahagi dengan 2, maksudnya kita nak tukar dia kepada asas dia 2. So ni 2 asas, 6 adalah indeks ataupun telah didarab 6 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan 64. 64 ke atas. Okey. Seterusnya kalau kita nak tukar kepada asas 4, bahagikan dengan 4 sampai dapat 1. 64 bagi 4, 16. 16 bagi 4, 4 bagi 4, 1. Berapa kali kita bagi? 3. So 4 kuasa 3. Kalau kita bahagi tak dapat 1, makanya kita tidak boleh melakukan penukaran asas lah tu. Okay, kita akan dapat jalan buntu. Jadi 64 nak tukar ke asas 8, bagi 8, dapat 8, 8 bagi 8, dapat 1. Berapa kali kita bahagi? 2 kali. So 8 kuasa 2. Kalau kita tekan kalkulator, kesemua nilai ini adalah nilai yang setara. 64 kuasa 1 sama dengan 2 kuasa 6 sama dengan setara 4 kuasa 3 setara dengan 8 kuasa 2 menggunakan kaedah pembahagian berulang, dan kata kuncinya adalah bahagi kepada asas yang kita nak. Berapa kali kita bahagi, kita akan duduk sebagai indeks dan mesti dapat nilai 1. Kalau kita bahagi tak dapat nilai 1, maka kita tidak boleh menukar asas tersebut.